Kita menjemput pula Cik D dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk berkongsi pula perasaan, pengalaman dan pandangan beliau tentang program vaksinasi dan penolakan vaksin serta pendiskriminasian yang dilakukan oleh ketua-ketua jabatan. Dipersilakan Cik D. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Yang dihormati tetamu kehormat, barisan jemputan khas, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum dan selamat malam. Selaku Wakil Kementerian Komunikasi dan Multimedia, ribuan terima kasih saya ucapkan kerana diberi peluang menyampaikan sepatah dua kata pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendengar luahan golongan pendidik. Kini tibalah giliran penjawat awam menjadi tumpuan umum. Dengan bermulanya siaran media bertarikh 30 September dan diikuti dengan perkeliling bilangan 4 pada tahun ini yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan program imunisasi kebangsaan ke atas penjawat awam. Walaupun jelas dinyatakan pada dasarnya adalah secara sukarela. Harus kita ingatkan bahawa negara kita adalah sebuah negara berperlembagaan dan meletakkan kewajipan program imunisasi dan diskriminasi yang berlaku ini jelas melanggar perlembagaan melalui perkara 5.1 yang menyatakan bahawa tidak seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Dan perkara 8.1 yang menyatakan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, Perdana Menteri turut memaklumkan dalam sidang parlimen bahawa sama ada telah divaksinasi atau belum masih mempunyai risiko yang sama, iaitu boleh dijangkiti dan menjangkiti juga. Pemergian Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James Jemut Masing semalam akibat komplikasi selepas disahkan positif COVID-19 turut menyokong kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini. Seharusnya kenyataan ini guna dipakai sebelum sebarang tindakan dibuat ke atas mana-mana pihak. Justru itu malam ini saya ingin berkongsi bentuk diskriminasi yang berlaku di kementerian kami. Pertama, sebahagian petugas masih diarahkan untuk bekerja dari rumah walaupun pelan pemulihan negara kini telah berada di fasa yang membolehkan petugas bekerja sepenuhnya di pejabat masing-masing. Kedua, petugas juga turut dilarang memasuki premis pejabat tempat mereka bertugas selama ini. Ada kes di mana dia diugutlah, kiranya diberi warning kepada pengawal keselamatan untuk melarang petugas itu masuk ke kawasan. Kiranya ada KJ tak nak tengok muka dia langsung dekat pejabat. Ketiga, petugas juga tidak dilibatkan dengan mana-mana program jabatan. Seperti yang semua sedia maklum, kementerian kami ni banyak kena keluar. Jadi, kami tak boleh keluar sekarang ni. Tak boleh buat kerja luar. Duduklah di dalam ofis tu. Dipanggil hanya bila diperlukan saja. Saya rasa perkara ni memang tak wajar berlaku lah. Sebabnya macam Perdana Menteri kita nyatakan, risikonya masih sama dan tidak harus ada perbezaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, selain itu banyak sangat persoalan yang berlenggar di minda kami ni para penjawat awam ni. Pertamanya ialah risiko kalau kami ambil, macam mana kalau masih berlaku kesan-kesan sampingan selepas susulan pengambilan vaksin? Kami juga yang kena tanggung. Kedua, sekiranya pengambilan vaksin itu efektif, kenapa sampai sekarang tak ada kelonggaran SOP? Kadar vaksinasi lengkap dewasa dah capai dah 95%. Sedangkan negara kat luar tu yang masih rendah berbanding negara kita dah pun buat pelonggaran yang sewajarnya. Jadi marilah kita sama-sama rendung
menjawabkan persoalan yang saya kemukakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun ada di kalangan kita ni masih dan akan terus mengalami tekanan selepas ini, namun ini tidak bermakna kita harus mempertaruhkan hak kesihatan kita. Hak kesihatan adalah hak individu, terutama apabila sebarang risiko adalah menjadi tanggungjawab kita sendiri dan persetujuan masih perlu dinyatakan di atas borang. Saya percaya sehingga saat ini, kita semua ini tidak melanggar mana-mana undang. Malah, kita dilindungi oleh perlembagaan negara kita. Oleh itu, jangan berasa gusar dan gentar. Kuatkan semangat dan teguhkan pendirian kita. Seperti kata pantun Melayu, orang tua jalan bertongkat, rimba jauh nampak dekat. Kalau kita sudah sepakat, rimau di hutan dapat diikat. Semangat cekal jiwa berani, sekali genggam jadikan bara. Perubahan sikap harus diuji, kelak sampai ke puncak jaya. Saya rasa setakat itu sajalah ucapan saya buat malam ini. Akhir kata, sekian, terima kasih.